وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 63, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 63, baris yang ke-10 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya, yakni akan bahawasanya makna taubah pada lughah. Makna taubah pada lughah, pada bahasa Arab. Apa makna taubah? Kembali dan pulang. Itu pada lughah. Dan pada syarak, atau pada kata pada lughah dan pada syarak, yakni ketahui olehmu bahawasanya makna taubah pada syarak, pada undang-undang agama, ataupun pada syariah, pada undang-undang hukum agama, pada syarak, pada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Taubah pada syarak, barang yang berhimpun padanya pada barang 3 rukun. Barang yang berhimpun padanya pada barang 3 rukun. Itu dia makna taubah pada syarak. Dan ketahui olehmu bahawa makna taubah pada lughah, pada bahasa Arab, kembali dan pulang. Itu asal makna taubah pada bahasa Arab. Sebelum syariah dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari segi lughah, taubah ni sudah orang Arab cakap dah dengan taubah ni. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Apa makna taubatan? Taubah maknanya adalah ar-ruju', kembali. Itu makna taubah pada lughah, maknanya kembali. Yang mana makna taubah pada lughah ini dia samalah, kenalah dengan makna taubah pada syarak. Dalam kitab Penawar bagi hati ni, taubah pada syarak, barang yang berhimpun padanya pada barang 3 rukun. Dalam setengah-setengah kitab yang lain, taubah maknanya apa pada syarak? Ar-ruju' lah, kembali. Jadi taubah makna taubah pada lughah, pada bahasa Arab, kembali. Taba yatubu, raja'a, ar-ruju', kembali. Kemudian bicara sekarang adalah taubah pada syarak, pada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Apa dia taubah pada syarak, pada undang-undang Allah? Taubah mana ar-ruju' juga, kembali. Ar-ruju' minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ada setengah kitab yang lain. Taubah makna pada syaraknya ar-ruju', kembali.
minal bu'di anillah, daripada asalnya jauh daripada Allah, kembali ilal qurbi, kepada menghampirkan diri ilaihi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rujuk jugalah. Itu makna taubah pada syarak dalam setengah-setengah kitab lah. Jadi pada lughah taubah maknanya kembali. Dia gitulah. Sebelum turun syarak, lughah Arab sudah menggunakan perkataan taubah. Macam contohnya solah. Dari segi lughah doa bahasa Arab. Dari segi syarak, undang-undang agama Allah, solah ni aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Itu solat pada undang-undang agama Allah. Sebut kata solat, bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan syarat-syaratnya tertentu. Itu solat pada bicara syariat. Tapi dari segi bahasa Arab, sebelum turun syariat agama Allah, solahnya doa lah. Macam saum, puasa, bahasa Arabnya menahan diri, itu saum. Tapi saum pada syariat agama kita, puasa dengan makna menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dia ada makna lughah, makna bahasa Arab, dan dia ada makna syarak. Tapi kita bicara syarak lah, kita tak bicara lughah. Kita bukan kelas bahasa Arab, kita kelas ilmu syarak, kita kelas ilmu syariah. Yang kita bicaranya dari segi syariah. Kalau nak pergi kepada lughah, masuk kelas bahasa Arab. Kita kelas ilmu syarak ni, ilmu syariah. Jadi apa dia taubah yang dia kena pergi pada pembicaraan kita? Pada ni. Ini contohlah kita pergi ke lain sedikit. Dari segi lughah, ai mustakmal, ai yang telah digunakan. Isim maf'ul. Ai mustakmal, ai telah digunakan. Jangan pakai makna ni. Ini makna bahasa Arab. Kita belajar hukum fiqh, hukum syariah. Apa dia mustakmal pada hukum syariah? Mustakmal air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Jadi mustakmal pada hukum syarak, undang-undang agama. Air telah digunakan untuk mengangkat hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi mustakmal lah. Kalau air yang digunakan untuk perkara sunat, air yang digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya, air bekasan yang digunakan untuk mandi sunat tu air kekal mutlak. Kan guna dah tu kan. Guna mana hak mustakmal syaraknya? Guna pada mengangkat hadas. Mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya, mengangkat hadas apa? Dah kekal mutlak. Maknanya kalau mandi sunat pagi Jumaat, mandi sunat pagi raya, dia berdiri dalam besen, dia pun tak ada air tu kekal mutlak. Walaupun ambil semayang pula. Tapi tak ada perlulah buat seumpama tu. Tapi ada orang pelik, kan telah digunakan kan. Mustakmal ni dengan makna air yang telah digunakan. Sekarang ni guna dah tu kan untuk mandi sunat. Kita bicara mustakmal hukum fiqh, hukum syariah, undang-undang agama Allah, bukan mustakmal dari segi bahasa Arab. Mustakmal dari segi bahasa Arab, air yang telah digunakan umum. Guna je mustakmal. Walaupun untuk perkara sunat. Tapi tak, kita bukan ngaji bahasa Arab, kita ngaji hukum syarak, ilmu syarak, ilmu syariah, undang-undang agama Allah. Dari segi syaraknya, air mustakmal tu apa dia? Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar, dan air telah digunakan untuk menyucikan najis. Ada syarat-syarat dia lah. Betul bawa panggil air mustakmal. Tapi orang kita ni main hak lughah bahasa Arab. Air mustakmal ni air telah digunakan, ikut guna apa-apa pun, itu bahasa Arab.
Kita belajar hukum pekah. Jangan semabulah situnya. Jadi kalau kita balik kepada lughah, taubah kembali. Taubah kembali, balik ke rumah ke, balik ke mana ke, taubah. Kita bukan makna balik ke rumah, pulang ke rumah. Kita mengaji ilmu syarak. Kita mengaji ilmu syariah, undang-undang agama Allah. Apa dia taubah? Taubah adalah setengah kita kembali daripada jauh dengan Allah kepada menghampirkan diri dengan Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Itu taubah pada syarak, pada undang-undang agama. Jadi taubah pada lughah adalah kembali, tabayatubu, taubatan dengan makna ar-rujuk, kembali. Dan pada syarak, ada kitab kita ni, barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Berhimpun pada 3 rukun, maka dinamakan taubah pada syarak. Kalau tidak berhimpun 3 rukun ni, tak panggil taubah. Kalau tidak berhimpun 3 rukun ni, tak panggil taubah pada syarak. Tapi dia sudah kembali dah. Dahulu jauh daripada agama, sekarang sudah rupa agama. Lengkap dak, berhimpun dak 3 rukun ni. 3 rukun ni tak tahu, tak ada taubah. Tak panggil taubah tu. Kalau taubah dari segi lurah mungkin boleh lah. Kembali dah. Dulu tak pernah mari ke masjid, sekarang ni sudah kembali ke masjid. Boleh dari segi lurah, tapi kita tak mahu tu. Kita nak taubah dari segi syarak undang-undang agama Allah. Apa dia taubah? Barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Ada 3 rukun ni baru dipanggil taubah. Kemudian yang terdahulunya didatangkan syarat taubah. Didatangkan syarat taubah. Syarat taubah ni selagi nyawa belum sampai batang halkum. Selagi matahari belum naik sebelah barat. Itu syarat taubah. Selagi nyawa belum sampai batang halkum, selagi matahari belum naik sebelah barat, selagi nyawa belum sampai batang halkum ni, ni hak khususi lah, tertentu bagi diri masing-masing. Selagi matahari tidak naik sebelah barat, itu syarat umumi, umum, semua orang sama je lah. Semua orang sama. Hak khususinya, hak tertentu pada diri masing-masing. Syaratnya selagi matahari, selagi nyawa belum sampai batang halkum. Hak umumnya selagi matahari belum naik sebelah barat. Itu syarat taubah. Apabila cukup syarat taubah, kita pergi pula kepada melengkapkan rukun taubah. Syarat masih lagi cukup, nak melengkapkan rukun taubah pula, kena berhimpun padanya 3 rukun. Kena ada ketiga-tiga rukun taubah. Kemudian yang saya duk sebut semua tu, syarat utama taubah adalah ilmu. Syarat utama taubah adalah ilmu. Dia syarat utama agama kita ilmu lah, bukan hanya taubah. Taubah ni amal soleh. Amal soleh, taat zahir, taat batin, syarat utamanya taubah lah. Bukan kata taubah je syarat utama, bukan kata taubah je ilmu syarat utama, bukan. Nak jadi orang-orang yang beriman, syaratnya ilmu. Nak jadi mereka-mereka yang beramal soleh, taat zahir, taat batin, syaratnya ilmu. Itu tetap dah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Nabi kata, ilmu menjadi imam kepada amal
Dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Apabila ilmu menjadi imam bagi amal, amal ni mengikut ilmu lah. Sebab ilmu tu imam. Imam ni yang mendahului, amal ni yang mengikuti. Dia panggil makmum, yang mengikuti. Nabi kata ilmu ialah imam kepada amal. Amal yang paling besar adalah iman. Amal yang paling besar adalah iman, akidah. Itu amal yang paling besar. Itu kewajipan yang paling besar, iman, akidah. Dan iman, akidah syaratnya ilmu lah. Untuk memastikan tergolong di kalangan orang-orang yang beriman, yang berakidah dengan akidah yang sebenar. Sebab iman tidak warisi, tidak sebagaimana Islam. Islam warisi daripada ibu bapa. Kemudian nak beramal taat zahir, ikut ilmu. Nak beramal taat batin, Nabi kata dah ikut ilmu. Nak beramal taat batin taubah ni ikut ilmu. Jadi syarat utama taubah ilmu. Tapi bukan syarat utama taubah sahaja ilmu. Syarat utama untuk jadi orang beriman dan beramal soleh, syarat utama nak jadi orang beragama lengkap, Islam, iman dan ihsan, ilmu lah. Betul, ilmu fardu ain ni wajib ijma' ulama. Tak ada pilihan dah kitanya. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu menjadi imam, mendahului amal. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Ilmu, amal ialah mengikut ilmu. Besarnya kedudukan ilmu ni, Nabi sambung, ialah musuh ada wa yuhramul ashqiya. Hadis ni ada yang kitab Minhajul Abidin. Allah Ta'ala akan ilhamkan, Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu kepada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Dan Nabi kata ilmu akan ditegah, dihalang daripada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Orang yang Tuhan takdir pada azal, orang celaka, ahli neraka, Allah Ta'ala takdirkan ianya tertegah, terhalang daripada ilmu. Kok ke mana pun dia tak mahu belajar. Dia gitu. Bahagian masing-masing. Tempat di hari akhirah Allah Ta'ala sudah tetapkan pada azal neraka ataupun syurga. Perjalanan atas dunia Allah Ta'ala tetap dah pada azal. Kalau ditakdirkan pada azal ahli neraka, Allah Ta'ala akan tegah daripada ilmu. Kalau Allah Ta'ala takdirkan pada azal ahli syurga, Allah Ta'ala akan buka jalan ilmu. Bahagian masing-masing, perjalanan masing-masing. Bila Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita, ilmu, iman, amal, ilmu, iman, amal, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kesemuanya hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ada ulang semua, syarat utama taubah ilmu. Syarat taubah selagi nyawa tak sampai batang halkum, selagi matahari belum naik seluar barat. Syarat utama ilmunya kok mana? Ini syarat utama ilmu ni kepada agama tu sendiri. Beriman, beramal soleh tu sendiri. Islam, iman, ihsan tu sendiri. Syaratnya adalah ilmu. Tapi ilmu tidak ada agama. Ilmu agama, hak wajib fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu agama yang wajib fardu ain kita pelajari, tauhid, fiqh, tasawuf. Untuk beramal dengan amal agama, iman dan taat zahir, taat batin. Kemudian kita ni pula sentiasa dalam ilmu, amal. Antara amal yang sentiasa kepada kitanya adalah taubah. Kita sentiasa dengan ilmu,
Kita sentiasa dengan amal. Yang kita bicara sekarang amal batin, iaitu taubah. Sembahyang puasa tu amal zahir. Ni taubah amal batin. Ilmu amal. Kalau tuan susung seumpama tu kok, alhamdulillah. Kadang-kadang senang-senang je, mudah-mudah je. Senang, mudah, tenang je. Belajar, beramal. Belajar, beramal. Senang, mudah, tenang je. Mana senang mudah je perjalanan agama ni. Ilmu fardu ain sedikit sahaja. Kalau duk belajar puluh-puluh tahun pondok tu, ilmu fardu kifayah tu. Makna senang, mudah, tenang je agama. Belajar fardu ain, jaga iman, jaga akidah, jaga taat zahir, taat batin. Senang, mudah, tenang je. Terdahulu salah bab iman, segera bertaubat. Terdahulu salah bab ketaatan zahir, melakukan maksiat zahir, bertaubat. Syarat taubat masih lagi cukup. Nyawa belum sampai batang halkum, matahari belum naik sebelah barat. Segera bertaubat. Tuhan ampuni dosa. Tempat dosa Tuhan ganti dengan pahala. Taubat boleh pahala wajib. Kan senang, mudah, tenang je. Kehidupan dunia tak ada terjejah apa pun. Atas dunia senang, tak ada hilang senang atas dunia. Atas dunia mudah je kehidupan, tak ada hilang mudah tu. Dengan kerana belajar ilmu agama, amal agama, iman dan amal soleh, taat zahir, taat batin. Tanggungjawab atas diri saja, tanggungjawab atas keluarga saja. Sebab apa? Tuan ilmu kodoh diri, bawa diri, bawa keluarga. Senang dia. Senang, mudah, tenang. Bila Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang lebih, besar tanggungjawab. Ni. Tak senang dah lah, besar tanggungjawab. Tapi kita orang kebanyakan ni dah setakat belajar, beriman, beramal. Tahu sikit-sikit, kodoh cerita kepada orang hafiz. Gitu je. Tak ada payah-payahnya. Tapi kalau Tuhan jadikan payah, payah nak belajar. Payah, macam-macam alasan. Tambah belajar. Pada ain tauhid pun tak heran, pada ain fiqh pun tak heran, pada tasawuf pun tak heran. Ceramah je didengar. Tu kata bahagian masing-masing. Payah je. Payah. Tuhan jadikan hati dia tak terbuka. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Tuhan kata. Sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki bahawa Allah menyesat akan sesiapa, kesesatan seseorang adalah datang dari kehendak Allah. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan dadanya sempit, sesak, tidak terbuka pun. Sebab kata belajar tak terbuka. Sebut kata bab iman, bab akidah, buat kengang-kengang je. Sebut kata ilmu, bab ta'at zahir fiqh, buat kengang-kengang je. Tak terbuka langsung hati dia. Ini sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak bahawa Allah menyesatkan akan sesiapa. Tapi hak Tuhan buka jalan, tadilah senang, mudah, tenang je. Tak ada cakap banyak. Berjemaah 5 waktu, sentiasa berada di masjid. Tapi tak lepas daripada ilmu, iman, amal. Tapi syarat iman dan amal adalah ilmu. Jadi syarat utama taubah adalah ilmu. Syarat orang kita ni, selagi nyawa belum sampai batang halkum, selagi matahari belum naik sebelah barat, maka cukup syarat untuk bertaubah. Sekarang lengkapkan pula rukun taubah yang 3 perkara. Ini dipanggil taubah pada syarak. Ini dia taubah pada syarak, barang yang berhimpun padanya pada barang 3 rukun. 3 rukun. Mana 3 rukun ni? Pertama, menyesal. Pertama daripada 3 rukun, menyesal atas mengerjakan maksiat. Menyesal atas
yakni kerana mengerjakan maksiat. Menyesal ini adalah rukun berkait dengan hati. Taubah ni berkait dengan hati. Taubah ni taat batin, berkait dengan hati. Maka rukun taubah pun berkait dengan hati lah. Sebab taubah ni berkait dengan rukun hak ni berkait dengan taubah, berkait dengan hati, berkait dengan taat batin. Maka rukun hak berkait dengan hati lah. Hak berkait dengan hati. Jadi menyesal adalah berkait dengan hati. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, rukun yang tiga nanti pun berkait dengan hati juga. Sebab taubah adalah taat hati. Taubah adalah taat batin. Maka hukum pun berkait dengan hati. Bukan duduk di lidah, bukan duduk di mulut, duduk di hati. Sebab itulah macam sebut sebelum ni lah, faham taubah ni perbanyakkan istighfar. Itu sunat perbanyakkan istighfar. Tapi itu bukan taubah. Sebab itu bukan salah satu daripada tiga rukun taubah yang berhimpun di dalam taubah pada syarak ni, bukan. Tapi janganlah salah faham lah pula, tuntutan sentiasa memperbanyakkan istighfar. Orang ni kadang-kadang dia saja je lah nak buat nak mengelirukan, seolah-olahnya istighfar ni tak payah. Kenapa pula istighfar ni tak payah? Memang disunatkan kepada kita memperbanyakkan istighfar. Kita disunatkan memperbanyakkan istighfar. Tetapi taubah pada syarak barang yang terhimpun padanya tiga rukun, dan tidak ada di antara tiga rukun tu istighfar, tidak ada. Istighfar tu taat zahir yang disunatkan. Taubah ni taat batin yang wajib ijma' ulama'. Maka rukun pun wajib ijma' ulama'. Sama telah pula taubah adalah semayang sunat taubah. Itu lagi jauh tu tak kena. Sebab itulah nak taubah syaratnya ilmu. Boleh tak ada ilmu fardu ain, jahil berkaitan dengan apa taubah pada syarak, pada undang-undang agama Allah. Macam mana kita nak bertaubah, nak mengikuti undang-undang agama Allah, kalau kita jahil berkaitan dengan taubah pada syarak, taubah pada undang-undang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertamanya menyesal atas, yakni kerana mengerjakan maksiat. Inilah rukun yang paling besar sekali. Rukun yang paling besar sekali. Nabi SAW bersabda, at-taubatun nadamah. Bermula taubah ialah menyesal. Menyesal itulah ianya adalah taubah. Jadi menyesal jelah rukun taubah? Tidak. Tapi dia panggil a'zamul arkan, dia panggil. Sebesar-besar rukun taubah adalah an-nadamah, menyesal. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, al-hajju arafata. Nabi kata, bermula haji ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah je ke rukun haji? Tidak, rukun yang paling besar. Lepas tu Nabi kata al-hajju arafata. Haji ialah wukuf di Arafah tu haji. Satu tu je rukun? Tidak, tapi rukun yang utama. At-taubatun nadamah. Taubah ialah menyesal. Taubah ialah menyesal. Jadi menyesal je rukun taubah? Tidak. Tetapi rukun taubah yang paling utama.
Menyesal ni kerana Allah Ta'ala, kerana takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal kerana Allah. Ini syarat dia. Syarat untuk sah rukun taubat menyesal ni kerana Allah. Kalau menyesal tapi bukan kerana Allah, tak sah rukun menyesal tu. Sebab syarat dia kena kerana Allah. Menyesal. Kenapa? Kerana habis harta benda. Kerana kuat joli, kuat main judi, siapa ke bankrupt, habis harta benda, anak bini pakat lari belaka, Allah menyesalnya lah. Kerana kuat joli, kuat judi, siapa ke jadi papa ke dana, siapa ke anak bini pun pakat lari, menyesal, menangis-nangis benda menyesal. Menyesal kenapa? Kerana jadi papa ke dana dah. Tu dah panggil menyesal rukun taubat. Menyesalnya kerana melakukan maksiat, terbongkar dah, orang tahu dah siapa yang buat, malunya lah muka. Menyesal sungguhlah kerana buat benda yang memalukan tu. Menyesal kenapa? Kerana Allah. Tak, kerana malu kau kapung. Tu tak kita taubat. Taubat kerana mengerjakan maksiat. Menyesal ni menyesal kerana mengerjakan maksiat. Menyesal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat dia. Sebab terkadang menyesal ni banyak-banyak kerana juga. Menyesal kerana keduniaan lah, ada. Menyesal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tafriq dia, maka tiada sah taubah, tak jadi taubahnya mereka yang tiada menyesal. Tak menyesal. Dia maksiat tu dia tinggal lama dah, tak buat dah. Dulu-dulu je dia buat maksiat tu. Dia menyesal dak dahulu dia melakukan perkara maksiat tu. Tak menyesal, dia cerita pada orang pula. Suka-suka pula, bangga-bangga pula cerita pada orang. Saya dulu orang yang menyesal ni tak ambuh dengar, tak ambuh cerita dahnya. Nak tutup dah. Minta ampun dengan Allah betul benar, kerana menyesal kerana Allah, senyap situ dah. Ini dah berbangga-bangga cerita pula. Tak ada sesalang pun. Tapi maksiat tu dia tak buat dah. Dan memang pun masa akan datang pun dia tak mau buat dah. Tapi menyesal ke tak? Tak ada taubah. Tak ada taubah. Atau menyesal ia tiada kerana Allah. Mana? Seperti menyesal ia kerana balak yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Kena balak. Kena balak, kena musibah, kuat joli, kuat judi, akhir jadi miskin. Menyesal kenapa? Kerana harta ditarik oleh Allah. Kenapa tu? Balak kerana tak bayar zakat. Allah menyesalnya lah tak bayar zakat. Kenapa? Kerana Tuhan tarik harta. Ni balak ni, menyesal kerana Tuhan turun balak. Bukan menyesal kerana takut akan Allah. Ni tak panggil taubah. Tak panggil taubah. Tak menyesal, tak panggil taubah. Begitu juga kalau menyesal bukan kerana Allah pun tidak panggil taubah. Kemudian apabila hati itu menyesal, kalau orang yang hati lembut, dia akan keluar tangisan, keluar air mata. Air mata sesalang. Air mata sesalang. Kan kalau menyesal akan satu-satu perkara, akan keluar air mata. Bila ada sesalan, menyesal sungguh-sungguh, akan banyaklah keluar air mata. Keluar air mata tu tak syarat. Tapi ghaliknya orang yang menyesal sungguh-sungguh akan keluar air mata. Tapi adakah syaratnya keluar air mata? Tak syarat. Syaratnya hati menyesal sungguh-sungguh kerana Allah.
Tapi ghaliknya akan keluar air mata. Sebab ada pula selagi tak keluar air mata, tak panggil taubah. Oh, digi hurang gitu. Selagi tak keluar air mata, tak akan dinamakan taubah. Kena keluar air mata barulah dinamakan orang bertaubah. Oh, ya tak. Macam keluar air mata tu wajib lah. Hak wajibnya menyesal. Tapi ghalibnya, kebanyakannya apabila hati menyesal sungguh-sungguh akan keluar air mata. Tapi bukan kata syaratnya keluar air mata, bukan. Syaratnya, rukunnya menyesal, syaratnya menyesal kerana Allah. Kerana takut balasan api neraka Allah. Ada orang yang jenis kerah, air mata tak keluar. Tapi dalam hati dia menangis. Begitu. Kan ada orang kan. Ada orang ni mudah keluar air mata. Orang perempuan lah. Ada orang ni payah nak keluar air mata. Orang lelaki. Tapi dalam hati dia. Dalam hati dia. Sebab lah. Tapi tak nampak di luar. Dia pendam. Tapi hatinya macam mana? Menyesal sangat-sangat. Taubah dah tu. Tapi khalik kebanyakannya akan keluar air mata lah. Menyesal sungguh-sungguh kitanya dahulu melakukan perkara maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan pula maksiat derhaka hak paling besar, iaitu maksiat derhaka pegangan terpesong. Hak tu lah tak tergambar hak tu. Sesalang yang tidak tergambar. Hak ni orang panggil kat jerit lana lah. Jerit lana. Faham tak jerit lana? Kau panggil apa? Jerit lana. Jerit sungguh-sungguh tu lah. Kulai mata kedok tu atas masing-masing lah. Jerit lana lah. Rokok suju, akidah salah. Allah bohongnya lah. Siapa hati rokok sujud kepada Allah, pegangan salah. Nak main apa sebenarnya? Nak main apa? Rokok sujud, akidah salah. Nak main apa? Sebab apa tu? Sebab jahil fardu ain, ilmu yang pertama, ilmu yang paling besar, ilmu tauhid, ilmu akidah. Jahil, mengekali jahil ilmu tauhid, rokok sujud, tergamuk. Lepas tu kalau orang jahil ilmu akidah, tak boleh semayang lah. Orang tak cakap gitu. Kena belajar fardu ain akidah, kena semayang. Dah kalau dia tak mau belajar akidah, semayang lah. Dia kena belajar serta dia kena semayang. Itu jawapan dia. Kalau orang buat putar belik, tak payah semayang lah, sebab kita nak belajar akidah. Itu orang putar belik. Ada orang pesen gitu, ada juga. Dia putar belik. Oleh kerana tak belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, tak boleh semayang. Siapa kata? Semayang satu kewajipan yang lain. Belajar ilmu tauhid, beriman, berakidah satu kewajipan yang lain. Tapi belajar beriman akidah, beriman berakidah, itu hak paling besar sekali. Itu usuluddin tapak agama. Mana bersembahyang tiang agama, tapi tergamuk rokok sujud pada Allah serta dengan akidah yang salah. Sedar kemudian memanglah menyesal sangat-sangat, terduduk. Selama ni bohong belakang je. Berjemaah 5 waktu, berakidah tak mau cari, belajar pun tidak. Orang mari ajar berakidah pula, wak musuh pula. Bukan kata nak belajar, wak musuh pula. Oh, kalau gitu kok, dah kita semua ni, kita semua apa? Oh lah, akidah tak betul belaka, kamu seorang je. Dok, kita tanya dah kawan kita, memang gitu belaka pegangan salah. Dah tanya kawan hak jahil. Itulah, bila jahil ilmu fardu ain, tauhid berakidah, berpegang dengan akidah terpesong, tak ada apalah. Ni bagi orang yang Tuhan sempitkan hati dia,
Duduk di masjid berjemaah waktu, tapi Tuhan sempitkan hati dia. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Siapa yang mendaki oleh Allah akan bawa Allah menyesatkan sesiapa. Allah akan menyempitkan hati dia. Bukan nak belajar. Orang mengajar buat musuh pula. Tapi orang yang Tuhan buka jalan, menyesal sungguh-sungguh. Bukan setakat bertitik air mata lah. Duduk seorang diri tengah-tengah malam kok. Apa? Apa? Bercucuran. Apa? Bercucuran. Sungguh. Dia kata dalam hidup dia, mak ayah dia meninggal pun dia kata keluar air mata lah. Keluar air mata orang lelaki gitulah. Pendam. Keluar air mata jugalah. Ada ni. Pendam. Mak ayah meninggal. Memanglah berair mata. Tapi tak samalah dengan anak perempuan. Anak perempuan kok memang bercucuran lah tau. Bercucuran air mata. Hak lelaki ni gitulah dia pendam je. Berair mata-mata. Sedih sangatlah. Tapi dia kata bila belajar kemudian sedar akidah salah, dia kata jerit seorang lah minta ampun dengan Allah tengah-tengah malam. Jerit seorang, dia kata tak pernah dia terkeluar mata seumpama tu. Lebih dia orang perempuan lagi, dia kata. Sebab apa? Allah lah, takutnya akan seksa Allah dengan pegangan yang salah. Itu menyesal. Itu rukun taubah yang utama. Tapi balik pada ilmu lah. Menyesal kerana tinggal semayang masa dulu, kerana jahil bau hukum haid dan nifas. Itu pun samalah. Tinggal semayang kerana jahil hukum haid dan nifas. Kena menyesal sungguh-sungguh. Kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya, haram dosa besar belaka tu. Menyesal kerana takut akan Allah, takut akan seksa Allah. Mana kita duduk atas jalan ni lah. Berilmu, beriman, beramal. Amal batin ni sentiasa kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemah dah bab pegangan, tak ada dah sebesar-besar kederakaan pegangan. Bab semayang comel dah dengan ilmu. Bab hati pun sentiasa mujahadah, membeli hati daripada sifat kecelaan. Tapi kita tidak maksum. Dosa banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa perut, dosa tangan kaki. Hak tu kena jaga. Tapi ialah kita orang lemah. Ujian sekarang ni banyak. Maksiat mata ni, dulu maksiat mata kena pergi bandar, tengok orang dedah aurat. Sekarang ni maksiat mata tak payah pergi bandar dah. Buka dalam poket itu boleh tengok apa benda nak tengok. Maksiat mata. Dulu duduk rumah bulan Ramadan, jangan ke mana-mana, kuruh puasa. Bulan Ramadan jangan ke mana-mana, pergi bandar, kuruh puasa, pahala puasa Ramadan, duduk rumah. Dulu. Sekarang ni duduk lah. Duduk bandar pun tak ada maksiat mata duduk bandar. Sebab apa? Tak tengok orang duduk bandar, tengok telefon je lah. Tengok duduk bandar tu kan, tengok duduk kedai makanan sejuk dah. Dah main telefon je, tak tengok orang. Selamat dah maksiat mata tengok orang, tapi maksiat mata dalam telefon pula. Maksiat mata dalam telefon. Kenapa ayah haji ni bila mau haji mari dekat ditutup telefon? Telefon pula pandai pula dikunci. Saya paling ni dah pandai lagi. Nak kunci warna, dia gesek-gesek nombor tu lah. Cara mana buat? Pas sekarang dah pandai lagi, dah tak pernah tanya pun nak belajar. Nak tutup buat apa? Kenapa dia kata ayah haji dia ni kalau mau haji mai dekat ditutup dan dia tak nak buka telefon dia. Cucu aja ke dia macam mana nak apa? Kunci orang panggil. Apa benda tu ayah haji? Ni cerita sebenar ni. Ayah haji dengan mak haji hok mai kuliah. Tapi bukan mai kuliah di Masjid Ladang lah. Bukan Masjid Ladang. Apa benda nak sembunyi? Kalau benda baik tunjuklah ke mak haji tu. Kalau benda baik tunjuk. Kenapa tutup?
Jangan. Ini hak buah tunggu saya sebut ni. Selagi sepak tank bunyi, tak boleh harap orang lelaki. Faham tak? Selagi sepak tank bunyi. Saya ambil tank. Saya sepak, bunyi ke tak? Tank, panggil tak? Tank lah, tank. Tank biskut ke apa ke, ambil tank tu, sepak. Bunyi ke tak? Bunyi. Tak percaya orang lelaki. Guna. Ayat tu pun saya lah. Dia kata nak percaya, dia kata. Ambil tank, tengok sepak, bunyi ke tak? Bunyi. Tak boleh percaya. Orang lelaki tak boleh percaya, dia kata. Ujian tu maksiat belaka. Akan menggelapkan hati kita. Akan menghitamkan hati kita. Itu kena mujahadah. Berlaku, wajib bertaubat segera, menyesal kerana melakukan maksiat, menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Bertiga rukun yang terhimpun pada taubat. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat. Yang taubat ia seorang daripada maksiat. Kiki malam ni nak berhenti awal sikit, jadi lewat juga. Sebab malam ni lepas isyak ada jamuan ringan di luar tu, lelaki dan perempuan. Lepas isyak ada jamuan ringan di luar. Lepas jamuan tu barulah kita sambung balik kuliah. Lepas daripada isyak kitab Fathul Mu'in. Kuliah selepas daripada isyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.